Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan topik yang pertama iaitu keselamatan bengkel yang mana terbahagi kepada 4 bahagian yang penting iaitu peraturan keselamatan di bengkel, peraturan keselamatan diri, alatan dan juga bahan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat menyatakan peraturan keselamatan di bengkel dengan tepat dan juga murid dapat membezakan di antara keempat-empat bahagian perincian topik yang kita bincangkan ini dengan betul. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, mari kita fikirkan kenapa adanya peraturan bagi menjaga keselamatan semasa berada di bengkel. Jadi ini adalah satu peraturan yang mana disediakan supaya murid, guru dan juga orang yang menggunakan bengkel dapat mengikuti langkah keselamatan yang betul. Hal ini kerana bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku, misalnya kematian, kecederaan yang mana boleh menyebabkan kita cedera parah maupun maut. Oleh demikian, segala yang digariskan pada perbincangan kita pada kali ini, kamu perlu untuk perhatikan dan juga aplikasikan kalau kamu berada di bengkel. Jadi kita mulakan peraturan keselamatan bengkel. Okay, yang pertama, peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan ketika berada di bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari kita berbincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di bengkel. Kita lihat yang pertama iaitu patuhi semua tanda keselamatan yang ada di bengkel. Terdapat banyak arahan, papan tanda dan juga simbol-simbol yang mana kamu kena kenal pasti dan juga ikut apa yang telah ditetapkan. Misalnya kalau kita dapat lihat pada bahagian lantai terdapatnya line ataupun garisan-garisan yang telah ditandakan dengan warna-warna tertentu. Itu adalah contoh aliran ataupun pergerakan murid yang mana kamu perlu untuk ikuti. Di mana ada meja, di mana merupakan ruang untuk murid bergerak. Selain itu juga terdapat juga tanda di bahagian papan maklumat, di bahagian pintu masuk dan juga banyak lagi yang lain. Yang kedua ialah letakkan beg di bahagian yang telah di tempat yang disediakan. Okey, kalau beg kita letakkan pada kita punya rak-rak beg yang telah disediakan. Jadi kenapa kita nak susun beg dekat luar ialah bagi memudahkan pergerakan murid semasa berada di bengkel, tak adalah tertendang. Okey, susah nak bergerak lah kerana beg ni kan besar. Jadi kalau kita letakkan di lantai, nak buat kerja pun susah, ruang untuk kita bergerak dengan kalau kita nak buat kerja kan banyak pergerakan yang kita perlukan. Jadi kalau ada beg ni susahlah untuk kita nak bergerak. Seterusnya ialah buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, tingkap buka supaya pengaliran udara daripada luar masuk, kira aliran udara kita menjadi sihat dan bersih lah. Selain itu, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran daripada guru. Kalau kamu nak gunakan sesuatu alatan maupun bahan, perlu untuk mendapatkan kebenaran daripada guru. Guru menunjukkan cara-cara yang betul untuk menggunakan alat tersebut, barulah kamu semua dapat gunakan dengan tertib lah. Hal ini kerana peralatan di bengkel ini selalunya tajam, membahayakan. Kalau kamu semua tak gunakan dengan cara yang betul, ada dia punya cara-cara untuk gunakan dia tu, perlu untuk kamu tahu terlebih dahulu sebelum gunakan. Dan yang kelima ialah bersihkan meja kerja dan juga bengkel setelah selesai melakukan aktiviti ataupun projek yang kamu telah lakukan. Kita akan jadualkan sesiapa yang perlu untuk bersihkan, sesiapa yang perlu untuk lakukan ini dan itu, supaya bengkel ni jadi bersih, tak ada peralatan yang tertinggal, tak ada peralatan yang tak disusun semula pada tempatnya. Okey, bahan-bahan dan peralatan misalnya habuk ataupun misalnya paku-paku yang telah digunakan tak ada tertinggal di bawah meja misalnya, supaya tak terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini. Pada masa yang sama kita menjaga kebersihan tempat kerja kita. Dan yang terakhir ialah patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Semasa kamu bergerak daripada kelas ke bengkel,
kamu perlu untuk beratur dulu di luar, kemudian dapat arahan dan juga makluman daripada guru. Kebenaran untuk masuk, barulah kamu masuk dan mengikuti arahan yang telah diberikan. Sekarang pula mari kita lihat peraturan keselamatan diri. Okey, apa bezanya? Kita lihat. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di bengkel. Antara contoh-contohnya ialah pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Misalnya kita memakai apron yang mana mengelakkan baju kita daripada kotor, yang mengelakkan pakaian sekolah kita daripada kotor, terkena minyak dan sebagainya. Dan juga pakai kasut yang bertutup. Yang kedua ialah ikat atau masukkan tudung ke dalam apron bagi murid perempuan. Okey, bayangkan kalau kita nak bekerja, kalau ada tudung tersebut, jadi kalau kita gergaji kan, kadang-kadang tudung tersebut boleh terkena ataupun masuk ke dalam tempat yang kita gergaji, jadi boleh menyebabkan bahaya. Begitu juga ikat rambut bagi murid perempuan yang mempunyai rambut yang panjang lah. Okay, ikat kemas-kemas supaya rambut tidak menghalang ataupun mengganggu kamu semasa kamu melakukan kerja di bengkel. Dan pada masa yang sama, bagi murid lelaki, kalau kamu ada tali leher, masukkan ke dalam apron. Jangan tinggalkan dekat luar. Sama juga, tidak akan mengganggu proses untuk penyediaan. Seterusnya kita lihat peraturan keselamatan alatan. Jadi alatan dalam bengkel hendaklah digunakan mengikut peraturan yang berikut. Yang pertama ialah bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Jadi bila cikgu dah demonstrasikan, kemudian kamu tahu cara untuk melakukan dengan selamat, jadi barulah kamu mulakan. Bila dah tahu dan juga menggunakan alatan, kamu perlu untuk berhati-hati semasa menggunakan alatan tersebut. Pastikan kamu memberikan perhatian kamu kepada pekerjaan ataupun kerja yang kamu lakukan. Jangan kamu tengok tempat lain, kamu pada masa sama kamu lakukan kerja, jadi boleh menyebabkan bahaya untuk kawan kamu, bahaya juga untuk diri kamu sendiri. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Okey, kalau kamu rasa alatan tersebut rosak ataupun pelik daripada keadaan asal dia, kamu boleh tanya kepada guru dulu sama ada ni rosak ke, boleh guna ataupun tidak dan sebagainya lah. Bersihkan alatan selepas digunakan. Okey, bersihkan alatan kalau ada habuk-habuk, kalau ada minyak dan sebagainya. Okey, bersihkan dengan kain. Okey, kita lap kemudian ataupun kita letakkan sedikit minyak untuk kita pastikan tidak berkarat. Okay? Simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Jangan kita biarkan saja dekat meja kita, tinggal macam itu saja. Letak di tempat yang mana kamu ambil alatan tersebut. Dia pasti dah ada label-label yang tertentu mana alatan mana yang perlu untuk kamu letakkan. Okay? Tukul pada bahagian tukul, screwdriver pada screwdriver dan juga yang lain jugalah. Dilarang bermain ataupun bergurau semasa menggunakan alatan. Jadi tak boleh bermain, tak boleh anggap sebagai permainan kamu nak usik kawan, kamu nak bermain dengan kawan, itu tidak dibenarkan sama sekali. Dan bahagian yang terakhir ialah peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu kamu patuhi. Okay? Bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Misalnya kamu nak guna cat ataupun kamu nak guna minyak tertentu, tanya dulu kepada guru, adakah ini untuk projek yang sebegini rupa. Okey, tanya kepada guru. Kalau guru benarkan, guru katakan ya, barulah kamu teruskan projek kamu. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat ataupun tempat yang telah diperuntukkan. Dah ada label, dah ada tempat dia, kamu masukkan dan simpan dengan cermat. Berhati-hati semasa menggunakan bahan yang berbahaya. Bersihkan bahan yang telah tumpah di lantai dengan segera. Kita tanya guru macam mana nak bersihkan. Laporkan kepada guru kalau ada sebarang tumpahan minyak dan juga tumpahan bahan-bahan yang lain lah. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Kalau kamu rasakan bahan tersebut dah rosak, tak boleh digunakan lagi,
mungkin dah tamat tarikh luput dia, kamu bolehlah bagi tahu kepada guru dan guru akan berikan arahan untuk kamu lakukan seterusnya. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.